二人映れば Stay with me 真夜中のドアを叩き帰らない Assalamualaikum. Saya Haikal. Saya akan membentangkan soalan satu, kerja kumpulan. Okey, soalan dia, anda bekerja sebagai pengurus kewangan Changi Enterprise. Syarikat ini bercadang untuk memperolehi pembiayaan dari bank untuk tujuan pengembangan operasi. Lakukan analisis mendata berdasarkan maklumat yang diberi. Okey. Maklumat yang diberi ni adalah Changi Enterprise ada penyata kedudukan kewangan pada 31 Disember 2018. Dan dia dalam soalan ini ada juga bagi penyata untung rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2018. Okey. Dia ada bagi sebab purata industri ni dia ada banyak. Saya explainkan. Nisbah semasa adalah 1.65 kali nisbah hutang 40%. Nisbah aset cepat adalah 1.32 kali tempoh purata kutipan 160 hari. Pusing ganti inventory adalah 0.9 kali. Pulangan atas aset 9.6%. Margin untuk bersih ialah 22%. Tampungan bunga adalah 10 kali. Okey, dia soalan yang pertama ialah dia suruh kirakan nisbah kewangan yang berkaitan dengan Changi Enterprise. Okey, mari kita lihat Changi Enterprise punya. Okey, hari ini saya nak terangkan soalan satu, iaitu analisis kewangan Changi Enterprise. Okey, dalam nisbah analisis kewangan ni ada 4, iaitu nisbah kecairan, nisbah kecekapan, nisbah leverage atau hutang, dan last sekali adalah nisbah keberuntungan. Okey, dalam nisbah kecairan ni adalah terbahagi kepada 3, iaitu nisbah semasa, nisbah aset cepat, nisbah modal kerja. Okey, dalam analisis kewangan Changi Enterprise ni, dia terbahagi kepada 2 saja yang dapat dikesan dalam analisis kewangan ini, iaitu nisbah semasa, nisbah aset cepat. Okey, kita lihat formula nisbah semasa. Nisbah semasa ni terbahagi kepada nisbah semasa bahagi dengan liability semasa. Okey, jumlah dia adalah 212,000 bahagikan dengan 39,000, dan jawapan tu kena dalam kali. Ikut dia punya purata industri. Kalau purata industri dia kali, maknanya jawapan dia ialah 2.38 kali. Okey. Selain itu, dia punya komen, ia mampu dan terlalu tinggi tidak digalakkan kerana banyak melabur dalam aset semasa dan tidak digunakan secara produktif lah. Okey, kita masuk kepada nisbah aset cepat. Nisbah aset cepat ni berupayaan penjagaan bayar hutang dalam jangka masa pendek, kurang daripada setahun, tanpa menjual stok terlebih dahulu. Inventory aset yang sukar ditukarkan kepada tunai. Okey, kita tengok dia punya formula. Aset semasa tolak inventory bahagikan dengan liability semasa. Kita tengok ya. 212 ni ambil daripada aset semasa, dan 55,000 ni ambil daripada inventory bahagikan dengan liability semasa. Kita tengok, okey, jawapan dia dapat 1.76 kali. Okey, dan dia punya purata
industri dia ialah 1.32. Dia amat keadaan yang baik Dia mampu melabur dalam aset semasa dan tidak digunakan dalam kemudahan kredit yang sepenuhnya lah. Okey. Seterusnya saya akan masuk kepada nisbah kecekapan. Nisbah kecekapan ni terbahagi kepada 4. Nisbah pusing ganti inventory, nisbah tempoh purata kutipan, nisbah pusing ganti aset tetap dan nisbah pusing ganti jumlah aset. Okey, apa yang ada dekat dalam analisis kewangan ni, dia ada dua saja, ialah pusing ganti inventory dengan tempoh purata kutipan. Okey, kita masuk yang pertama dululah dalam nisbah kecekapan ni. Kita masuk pusing ganti inventory. Pusing ganti inventory ni, dia ada kos jualan. Dia punya formula dia ada kos jualan dengan inventory. Kos jualan tu kena bahagikan dengan inventory. Bermaksud kos jualan tu 56,000 bahagikan dengan 55,000. Okey, dapat jawapan mesti dalam kali. Sebab purata industri tu dapat dari purata industri tu ialah 0.4 kali. Means jawapannya kena dapat 1.02 kali. Okey. Ia sangat bagus cekap dalam urus inventory Dia punya komen ialah amat bagus cekap dalam urus inventory. Okey, seterusnya saya akan masuk kepada tempoh purata kutipan. Okey, tempoh purata kutipan ni ia ada akaun belum terima darab dengan 360 bahagikan dengan jualan bersih. Okey, kita tengok dekat penyata kewangan. Okey, cari akaun belum terima, dapat 60,000 darabkan dengan 360 bahagikan dengan jualan bersih. Jualan bersih ni ialah 160,000. Okey, kat sini kita tengok. Kat sini purata industri dia 160 hari kan. Maknanya jawapan yang korang kena dapat ialah 135 hari. Okey, ia baik kerana sebab dia tinggi kerana kurang pelanggan yang sukar bayar hutang. Itu dia punya komen lah. Seterusnya kita akan masuk kepada nisbah hutang. Okey, nisbah hutang ni ada 3, iaitu nisbah hutang equity, nisbah perlindungan faedah. Dalam ni ada nisbah hutang dengan nisbah tampung bunga. Okey, nisbah hutang ni ialah jumlah liability darab dengan 100 bahagikan dengan jumlah aset. Okey, jumlah liability ialah 169,000 bahagikan dengan jumlah aset, iaitu 282,000 darabkan dengan 100. Jawapan dia ialah 79.72%. Okey, kita tengok dia punya ni amat rendah. Dia ada sedikit pelaburan dia kurang bagus. Dapat boleh ancaman daripada ancaman bankrupt yang tidak layak tambah dana. Dia memang tak bagus lah dalam analisis kewangan ni lah. Sebab tak boleh mendapat ancaman bankrupt, tidak layak dapat dana. Okey, seterusnya ialah tampungan bunga. Tampungan bunga ni ialah untung selepas bahagikan dengan bunga dengan cukai bunga. Means 72,000 ni bahagikan dengan 8,200, 8.78 kali
ia tidak bagus kerana kerendahan keupayaan untuk membayar kos meminjam dalam nisbah tampungan bunga. Okey, seterusnya kita pergi kepada keberuntungan. Keberuntungan ni terbahagi kepada 4. Yang pertama ialah margin untung kasar, margin untung bersih, pulangan atas aset dengan pulangan atas equity. Okey, dalam keberuntungan Canggih Enterprise ni ada 2 saja, iaitu margin untung bersih dengan pulangan aset pulangan atas semasa atas aset. Okey, kita masuk margin untung bersih dalam analisis kewangan Canggih Enterprise ni. Okey, Canggih Enterprise dia punya margin keuntungan dia, kita tengok formula dulu. Untung selepas cukai bahagikan dengan jumlah aset darab dengan 100. Kiranya ukur keberkesanan berdasarkan penentuan harga dan kecekapan pengeluaran dalam unit per ratus. Maknanya jawapan haruslah peratus. Okey. Untung untung selepas cukai bahagikan dengan jumlah aset darabkan dengan 100. Okey, untung selepas cukai ialah 38,280 bahagikan dengan 160,000 darab dengan 100. Dapat jawapan 23.93%. Ia tidak memberangsang, tidak baguslah, kurang bagus. Dia punya komen atas margin untung bersih. Seterusnya kita pergi kepada pulangan atas aset. Formula pulangan atas aset ni untung bersih jumlah bahagi dengan jumlah aset darab dengan 100. Okey. Dapat untung bersih ialah 38,280 bahagikan 282,000 darabkan dengan 100. Okey. Jawapan dia dapat dalam peratus, iaitu 18.06%. Ia amat baik. Komen dia baik kerana dia bagus, tinggi, bagus, telah menggunakan aset tu dengan cekap untuk untung. Okey. Seterusnya saya akan terangkan kepentingan dalam analisis nisbah kewangan ni, iaitu kepada 2, iaitu pengurusan kewangan dengan pemiutang syarikat. Okey, pengurusan kewangan ni dapat merancang dan mengawal firma dengan berkesan. Seterusnya ialah pemiutang syarikat. Pemiutang syarikat ni akan mengetahui keupayaan firma untuk membayar hutang. Okey, sekian, terima kasih. Okey, kita akan bincangkan jawapan berdasarkan maklumat di atas. Okey, soalan A adalah kirakan nisbah kewangan bagi Ibrahim Berhad. Okey, jawapan dia adalah nisbah kecekapan. Okey, jawatan Ibrahim Enterprise and Purata Industri. Okey, nisbah kecekapan ni kita memerlukan masukkan isi ke dalam kotak dia. Okey, nisbah kecekapan dia mempunyai 8 iaitu aset semasa, aset cepat, margin untung bersih, pulangan atas equity, tempoh purata kutipan, pusing ganti aset tetap, nisbah hutang, and last sekali tampungan bunga. Okey, di sini kita akan membincangkan jawapan kepada jawatan Ibrahim Enterprise. Okey, cuma kita untuk mendapatkan jawapan tu kita ada jalan kira dia. Okey, formula dia adalah aset semasa adalah aset semasa bahagi liability semasa. Okey, jawapan dia kita akan dapat 2.67%. Okey, yang kedua aset cepat. Aset semasa tolak inventory akhir bahagi liability semasa. Kita akan dapat jawapan 1 kali.
Okey, margin untung bersih. Dia punya formula untung bersih darab 100 bahagi jualan bersih. Okey, di situ kita akan dapat 21%. Okey, pulangan atas equity. Untung bersih darab 100% bahagi equity pemilik. Okey, di situ kita akan dapat jawapan Ibrahim Enterprise adalah 4.77%. Okey, yang seterusnya tempoh purata kutipan. Okey, formula dia adalah penghutang darab 360 bahagi jualan bersih. Okey, seterusnya penghutang darab 360 bahagi jualan tolak pulangan jualan. Okey, di situ kita akan dapat jawapan 36 hari. Okey, pusingan ganti aset tetap. Jualan bersih bahagi aset bukan semasa. Okey, dan jualan tolak pulangan jualan. Di situ kita akan dapat jawapan 4.5 kali. Okey, nisbah. Nisbah hutang pula. Okey, formula dia adalah jumlah liability darab 100% bahagi jumlah aset. Okey, seterusnya liability semasa tambah liability bukan semasa darab 100% bahagi aset semasa tambah aset bukan semasa. Di situ kita akan dapat jawapan 37.14%. Okey, tampungan bunga. Tampungan bunga kita akan dapat pendapatan sebelum cukai tambah faedah. Okey, di situ kita akan dapat jawapan 9.75 kali. Okey, kita akan dapatkan jawapan purata industri. Purata industri kita masukkan je lah yang pada yang tadi. Okey, 1.7 kali. Aset cepat 0.90 kali. Margin untung bersih adalah 1.50%. Pulangan atau equity adalah 3.50%. Tempoh purata kutipan adalah 20 hari. Pusingan aset tetap adalah 5 kali. Okey, nisbah hutang adalah 50%. And last kali tampungan bunga adalah 6 kali. Okey. Soalan seterusnya adalah B. Komen prestasi kewangan berbanding tahun 2016. Okey, komen dia adalah aset semasa bagus. Aset cepat adalah bagus, margin untung bersih adalah bagus, pulangan atas equity adalah bagus, tempoh purata kutipan adalah kurang bagus, pusing ganti aset tetap adalah kurang bagus, nisbah hutang adalah rendah, dan last sekali tabungan bunga adalah komennya adalah bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Israf Aiman bin Muhammad Nizam. Okey, hari ini saya akan membentangkan jawapan soalan nombor 2. Okey, di sini kita akan buat adalah Ibrahim Enterprise nyata kedudukan kewangan pada 31 Disember 2017. Okey. Kat sini dia ada bagi aset bukan semasa, ada bagi aset semasa, equity, liability bukan semasa dengan liability semasa. Okey, aset bukan semasa adalah nilai nisbah tanah dan bangunan. Yang kedua, aset semasa. Aset semasa ni dia ada 4, iaitu tunai, security boleh pasar, akaun belum diterima, and inventory. Okey, dia dibiayai oleh equity, saham biasa. Okey, liability bukan semasa adalah pinjaman jangka panjang. Okey, liability semasa ada 3, iaitu belanja terakru, akaun belum bayar, and nota belum bayar. Okey, kat sini harga dia adalah aset bukan semasa, nilai bersih tanah dan bangunan adalah 605,000. Okey, aset semasa tunai adalah 120,000. Security boleh pasar adalah 100,000. Akaun belum terima adalah 275,000. Okey, inventory adalah 825,000. Okey, dia dibayari oleh equity. Equity saham biasa adalah 1,210,000. Okey, liability bukan semasa, pinjaman jangka panjang adalah 220,000. Liability semasa, okey, belanja teraku adalah 220,000. Akaun belum bayar adalah 165,000. And last sekali nota belum bayar 110,000. Okey, total jumlah keseluruhan adalah 1,925,000. Okey, seterusnya adalah nisbah kewangan pada tahun 2016. Okey, dia ada nisbah semasa 1.70 kali. Nisbah aset cepat adalah 0.90 kali. Pulangan atau equity adalah 3.50 kali. Bahagi peratus. Okey, margin untung bersih adalah 1.50 peratus.
nisbah hutang adalah 50%, okey, tempoh purata kutipan adalah 20 hari, pusingan ganti aset tetap adalah 5 kali, and last kali tampungan bunga adalah 6 kali. Soalan seterusnya adalah C. Anda mempunyai lebihan dan bercadang untuk melabur. Setelah melihat kepada analisis syarikat Ibrahim, berminatkah anda melabur dalam syarikat ini? Mengapa? Okey, jawapannya adalah ya. Kami berminat untuk melabur dalam Ibrahim Enterprise kerana syarikat itu mendapat pulangan ekuiti yang tinggi. Okey, sebelum kita melabur, kita mestilah selidik latar belakang sebelum memulakan pelaburan kita di syarikat itu. Okey, contohnya sebelum tengok kita haruslah, sebelum memulakan perniagaan tu, kita haruslah tengok sistem kewangan stabil ataupun tidak, dan kita kena tengok juga dalam syarikat tu bayar hutang ataupun tidak untuk sebelum memulakan perniagaan itu. Soalan seterusnya adalah D. Okey, terangkan dua kelemahan analisis kewangan. Okey, jawapannya adalah dua. Dia ada dua kategori, adalah yang pertama bagus atau tidak. Okey, dia punya huraian adalah prestasi nisbah yang tinggi atau rendah, prestasi subjektif. Okey, yang kedua syarikat yang pelbagai. Okey, dia punya huraian adalah kesukaan mencari firma lain, industri untuk tujuan perbandingan. Okey, dan soalan last sekali adalah E. Okey, soalan dia adalah berikan dua contoh bagaimana pengetahuan mengenai pengurusan kewangan bermanfaat kepada anda sebagai seorang pelajar. Okey, jawapan dia adalah pengurusan kewangan bermanfaat kepada anda sebagai seorang pelajar ialah setiap pelajar sememangnya banyak menggunakan pembelanjaan kerana banyak yuran yang harus dibayar. Contohnya yuran buku, yuran duit makan, yuran tempat kediaman dan lain-lain lagi. Okey, seterusnya sebagai pelajar kita mestilah membuat simpanan duit untuk masa kecemasan, seperti guru suruh membeli peralatan untuk membuat projek dengan secara tiba-tiba. Okey, sekian, terima kasih daripada saya. Soalan seterusnya adalah C. Anda mempunyai lebihan dan bercadang untuk melabur. Setelah melihat kepada analisis syarikat Ibrahim, berminatkah anda melabur dalam syarikat ini? Mengapa? Okey, jawapannya adalah ya. Kami berminat untuk melabur dalam Ibrahim Enterprise kerana syarikat itu mendapat pulangan ekuiti yang tinggi. Okey, sebelum kita melabur, kita mestilah selidik latar belakang sebelum memulakan pelaburan kita di syarikat itu. Okey, contohnya sebelum tengok kita haruslah, sebelum memulakan perniagaan tu, kita haruslah tengok sistem kewangan stabil ataupun tidak, dan kita kena tengok juga dalam syarikat tu bayar hutang ataupun tidak untuk sebelum memulakan perniagaan itu. Soalan seterusnya adalah D. Okey, terangkan dua kelemahan analisis kewangan. Okey, jawapan dia adalah dua. Dia ada dua kategori, adalah yang pertama bagus atau tidak. Okey, dia punya huraian adalah prestasi nisbah yang tinggi atau rendah, prestasi subjektif. Okey, yang kedua syarikat yang pelbagai. Okey, dia punya huraian adalah kesukaan mencari firma lain, industri untuk tujuan perbandingan. Okey, dan soalan last sekali adalah E. Okey, soalan dia adalah berikan dua contoh bagaimana pengetahuan mengenai pengurusan kewangan bermanfaat kepada anda sebagai seorang pelajar. Okey, jawapan dia adalah pengurusan kewangan bermanfaat kepada anda sebagai seorang pelajar ialah setiap pelajar sememangnya banyak menggunakan pembelanjaan kerana banyak yuran yang harus dibayar. Contohnya yuran buku, yuran duit makan, yuran tempat kediaman dan lain-lain lagi. Okey, seterusnya sebagai pelajar kita mestilah membuat simpanan duit untuk masa kecemasan, seperti guru suruh membeli peralatan untuk membuat projek dengan secara tiba-tiba. Okey, sekian, terima kasih daripada saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darmata Sia binti Muhammad Akil. Okey, saya ingin menerangkan tentang soalan 3 tugasan kumpulan, iaitu syarikat gamelan Sendian Berhad. Okey, mari kita tengok soalan. Kunci kira-kira pada 31 Disember 2017 yang telah diberikan ialah aset semasa yang telah diberikan ialah tunai, iaitu 103,000. Sekuriti mudah pasar pula ialah 40,000. Akaun belum terima 15,000. Inventory 52,000. Dan aset bukan semasa bersih 90,000. Jumlah kesemua aset ialah 300,000. Okey, mari kita lihat untuk equity dan liability yang telah diberikan. Okey, yang pertama ialah akaun belum bayar 32,000. Belanja terakhir 24,000. Nota belum bayar 45,000. Hutang jangka panjang 63,000 dan saham biasa ialah 54,000. Perolehan tertahan 82,000. Jumlah liability ialah 300,000. Okey, syarikat gamelan Sendian Berhad telah memberi maklumat tambahan, iaitu yang pertama ialah jualan bagi tahun 2017 adalah 2 juta dan dijangka akan meningkat sebanyak 500,000. Dan yang kedua ialah syarikat beroperasi pada kapasiti penuh. Yang ketiga ialah margin untung bersih adalah 4% yang telah diberikan. Dan nisbah pembayaran dividen adalah 70%. Okey. Sekarang ni saya nak terangkan tentang jawapan yang telah saya dapat. Okey, sekarang ni saya dapat J0. J0 saya dapat 2 juta. Mana saya dapat 2 juta? Ialah sudah diberi pada maklumat tambahan, iaitu jualan bagi tahun 2017 adalah 2 juta. Okey. Tu yang saya dapat J0 ialah 2 juta. Okey, untuk J1 yang telah saya dapat ialah 2,500,000. Mana saya dapat 2,500,000 ialah sudah diberi pada soal maklumat tambahan bahawa jualan bagi 2017 adalah 2 juta dan dijangka meningkat sebanyak 500,000. Jadi saya tambahkan 2 juta tambah 500,000 untuk dapatkan J1, iaitu J1 ialah 2,500,000. Okey, untuk untung bersih saya dapat 4%, di mana sudah diberi dalam maklumat tambahan bahawa margin untung bersih adalah 4%. Okey. Untuk dividen pula saya dapat 70%, di mana sudah diberi juga dalam maklumat tambahan bahawa nisbah pembayaran dividen adalah 70%. Okey, syarikat beroperasi pada kapasiti penuh. Mana saya tahu tentang syarikat beroperasi pada kapasiti penuh ialah sudah diberi di maklumat tambahan 2 Roman, iaitu syarikat beroperasi pada kapasiti penuh. Sekarang ni jawapan A, beratus meningkat jualan sama dengan J1 tolak J0 darab 100 bahagi J0. Okey, J1 ialah 2,500,000 tolak dengan J0 ialah 2 juta darabkan dengan 100 dan bahagi 2 juta. Jawapannya ialah 25% untuk jualan. Okey, B pula ialah beroperasi pada kapasiti penuh. Untuk tingkatkan jualan sebanyak 25%. Perlu ditingkatkan semua aset semasa dan bukan semasa. Ini bermaksud apabila kita membuat kunci kira-kira nanti, kita perlu tingkatkan aset semasa dan aset bukan semasa sebanyak 25%.
Okey, C yang telah saya buat tu ialah nisbah margin untung bersih 4% sudah diberikan di maklumat tambahan. Dan nisbah pembayaran dividen pun dah diberikan pada maklumat tambahan iaitu 70. Okey, untuk pembiayaan spontan. Pembiayaan spontan pada kunci kira-kira ni ada akaun belum bayar dan belanja terakru. Okey, untuk pembiayaan spontan ni dia akan berubah dan meningkat time kita kira kunci kira-kira nanti, okey? Nanti saya akan tunjukkan. Okey, untuk pembiayaan tak spontan pula, di dalam kunci kira-kira yang telah diberikan ni, dia mempunyai nota belum bayar, hutang jangka panjang dan saham biasa. Okey, untuk pembiayaan tak spontan ni, dia tidak berubah. Okey, nanti saya akan tunjukkan juga untuk saya buat jawapan di kunci kira-kira. Okey, formula untuk dapatkan PT1 ialah PT1 sama dengan PT0 tambah J1 MUB 1 tolak NPD. Okey, PT0 ialah perolehan tertahan. Perolehan tertahan dah diberi di kunci kira-kira iaitu 82,000. Okey, 82,000 tambah dengan J1 jualan. Jualan kita dah cari tadi iaitu 2,500,000. Tertahan dah diberi di kunci kira-kira iaitu 82,000. Okey, 82,000 tambah dengan J1 jualan. Jualan kita dah cari tadi iaitu 2,500,000 dan margin untung bersih ialah 4%. Jadi 4% tu kita kena bundarkan kepada titik perpuluhan iaitu 0.04. Okey, dan nisbah pulangan dividen 1 tolak nisbah pulangan dividen. Nisbah pulangan dividen ialah 70%. Jadi kita kena bundarkan juga. Akan dapat 0.7. Okey, formulanya tadi 1 tolak nisbah pembayaran dividen. Okey, tadi nisbah pembayaran dividen ialah 70%, kita dah bundarkan jadi 0.7. Jadi 1 tolak 0.7. Okey, jawapan untuk P1 ialah 112,000. Itu ialah PT1. 3, dia serangkan tentang aset. Okey, ada 2, aset bukan semasa dan aset semasa. Okey, aset bukan semasa telah diberi pada soalan kunci kira-kira iaitu 90,000. Okey, 90,000. Dia suruh tingkatkan jualan pada tahun berikutnya. Jadi jualan tadi kita dah kira berapa untuk tingkatkan jualan. Okey, formulanya ialah J1 tolak J0. Dapat jawapan 25% kan. Okey, jadi 25%. Okey, 25% tu bundarkan jadi 0.25. Okey, kita kena tambah 1 di depan. Okey, 1.25 darab 90,000, kita akan dapat 112,500 untuk aset bukan semasa. Manakala aset semasa pula, kita ada aset semasa di kunci kira-kira soalan, kita ada tunai, security mudah pasar, akaun belum terima dan inventory. Okey, untuk aset semasa juga saya akan tingkatkan jualan iaitu 25%. Jadi untuk tunai saya akan darabkan seperti aset bukan semasa iaitu 1.25 darab 103,000. Saya dapat jawapan 128,750 untuk tunai. Dan security mudah pasar pula, saya dapat security mudah pasar dia dah beri pada soalan. Security mudah pasar ialah 10 security mudah pasar ialah 40,000. Jadi saya akan darabkan dengan 1.25 dapat 50,000. Akaun belum terima saya dapat 18,750. Macam biasa saya darabkan 1.25 darab dengan akaun belum terima yang dah diberi dalam soalan iaitu 15,000. Dan inventory saya dapat 65,000.
iaitu 1.25 darab 52,000. Okey, sekarang ni saya akan pergi ke equity. Equity ada di soalan ni, saya nak cari equity. Okey, di equity ada saham biasa, perolehan tertahan. Okey, saham biasa dia tak diberi, iaitu tiada, iaitu 54,000. Perolehan tertahan kita dah kira tadi. Perolehan tertahan ialah perolehan tertahan kita dah cari tadi PT1 kan, iaitu 112 kan, 112,000. Okey, jadi dia telah dikira. Untuk liability pula, kita ada akaun belum bayar, belanja terakhir, nota belum bayar dan hutang jangka panjang. Okey, untuk akaun belum bayar, kita akan tingkatkan jualan sebanyak 25% dan kita akan dapat 40,000. Sebab 1.25 darab dengan akaun belum bayar 32,000. Jadi kita akan dapat 42,000. Untuk belanja terakhir pula ialah kita akan tingkatkan jualan juga 25%. Kita akan dapat 30,000. Nota belum bayar tiada, so 45,000. Dan hutang jangka panjang tiada juga, iaitu 63,000. Okey, kita akan cari dana tambahan. Soalan dia suruh kirakan dana yang diperlukan oleh syarikat. Okey, dana tambahannya, cara nak dapatkan dana tambahan. Okey, sekarang ni kita kena kirakan ke semua. Kita jumlahkan aset semasa dengan aset bukan semasa. Okey, kita kirakan semua. Kita akan dapat 375,000 untuk kedua-dua aset ni, aset bukan semasa dan aset semasa. Okey, untuk equity kita dapat 344,000. Jadi kita akan tolakkan untuk aset semasa, aset bukan semasa, kita akan kita dah tambahkan tadi. Kita dapat 375,000 untuk aset semasa dan bukan semasa. Okey, sekarang ni kita tambahkan pula jumlah equity dan liability. Okey, jadi kita dah tambahkan ke semua-semua ni. Kita akan dapat 344,000 untuk equity dan liability. Jadi untuk kita dapatkan dana tambahan tu, kita perlu untuk kita dapatkan dana tambahan tu, kita perlu tambahkan 375,000 tu ke semua jumlah aset semasa dan bukan semasa yang kita dah kira tu, iaitu 375,000 tu. Kita akan tambahkan dengan equity dan liability. Okey, kita akan dapat equity dan liability tadi kita dapat 344,000. Jadi kita tambahkan aset semasa, aset bukan semasa, tambah dengan equity, tambah dengan liability, kita akan dapat dana tambahan. Dana tambahan kita iaitu 31. Okey, dana tambahan kita akan dapat 31,000. 31,000. Okey. Itu saja. Sekian. Okey, sorry, saya tersilap.
untuk dapatkan dana tambahan, kita kena tolak dengan B. A tu aset semasa. Saya kelaskan Okey, A tu aset. Okey, saya akan kelaskan A aset bukan semasa dan aset semasa. Manakala B saya akan bagi nama equity dan liability. Okey, so kita kena tambah A tambah B. Jadi kita dah tambah ke semua. Kita akan dapat dana tambahan iaitu 31,000. Sekian, terima kasih. Okey, soalannya, anda dikehendaki untuk mengira dana tambahan yang diperlukan untuk menampung peningkatan dalam jualan syarikat. Jadi, saya akan cari J0. J0 saya dapat 540,000. Kenapa saya dapat 540,000? Kerana maklumat tambahan dia dah bagi tahu yang jualan pada tahun 2014 adalah 540,000. Okey, J0 saya 540,000. Okey, J1 pula ialah, jawapan saya ialah 675,000. Mana saya dapat 675,000? J1 sama dengan 25% darab 54,000. J1 sama dengan 25% darab 54,000. 54,000 kan? Okey, sama dengan 13,500. 25% darab 54,000 bagi 100 dapat 13,500. Okey, 13,500 tambahkan dengan 540,000 yang telah saya dapat tadi. Okey, J1 saya 675,000. Okey, margin untung bersih pula ialah 324,000 bahagi 54,000 darabkan dengan 100. Okey, jawapan dia ialah 6%. Untung bersih pula ialah 324,000 bahagi 54,000 darabkan dengan 100. Okey, jawapan dia ialah 6%. Okey, manakala D0 saya ialah 32%. Okey, untuk Khalifah, okey, manakala D0 saya ialah 32%. Okey, untuk Khalifah, Khalifah Berhad ni dia belum mencapai kapasiti penuh. Okey, mana saya tahu dia belum mencapai kapasiti penuh? Sebab sudah dibagi dalam maklumat tambahan yang nombor 4 tu. Syarikat belum mencapai kapasiti penuh pada tahun 2014. Belum mencapai kapasiti penuh pada tahun 2014. Okey, peratus jualan sama dengan J1 tolak J0 darab 100 bahagi J0. Okey, J1 tolak J0 675,000 tolak 54,000 bahagi dengan 54,000 darab dengan 100. Jadi dapat 25%. Okey, 5,000 tolak 54,000 bahagi dengan 54,000 darab dengan 100. Jadi dapat 25%. Okey, belum beroperasi pada tahap penuh. Syarikat ni belum beroperasi pada tahap penuh sebab dia dah bagi kat maklumat tambahan tadi. Okey, untuk tingkatkan jualan sebanyak 25%. Perlu tingkatkan. Belum beroperasi pada tahap penuh. Syarikat ni belum beroperasi pada tahap penuh sebab dia dah bagi kat maklumat tambahan tadi. Okey, untuk tingkatkan jualan sebanyak 25%. Perlu tingkatkan hanya aset semasa sahaja, bukan
semua aset. Okey, nisbah margin untuk bersih ialah 6%. Nisbah pembayaran dividen 32%. Okey, mana dapat nisbah pembayaran dividen 32% ialah dia dah bagi kat maklumat tambahan. Nisbah pembayaran dividen pada tahun 2014 adalah 32%. Okey. E pula pembiayaan spontan. Pembiayaan spontan yang ada pada syarikat Khalifa Berhad ialah akaun belum bayar, cukai teraku dan bunga teraku. Pembayaran spontan ni dia akan berubah dan meningkat. Manakala pembiayaan tak spontan pula ialah akaun belum bayar, cukai teraku dan bunga teraku. Pembayaran spontan ni dia akan berubah dan meningkat. Manakala pembiayaan tak spontan pula yang ada pada syarikat Khalifa Berhad ialah nota belum bayar, bond, saham biasa, saham keutamaan, hutang jangka panjang. Yang ada pada syarikat Khalifa Berhad ialah nota belum bayar, bond, saham biasa, saham keutamaan, hutang jangka panjang. Okey, untuk dapatkan PT1, dia punya formula ialah PT1 sama dengan PT0 tambah J1 MUB 1 tolak NPD. Okey, jawapannya ialah PT1 ialah 104040. Mana saya dapat PT1? Okey, PT0 ialah 76500 tambah dengan J1. J1 67500. Okey, 040. Mana saya dapat PT1? Okey, PT0 ialah 76500 tambah dengan J1. J1 67500. Okey, 0. Okey, sama dengan margin untung bersih ialah 0.06 dan nisbah dividen ialah 1 tolak 0.2. Okey, akan dapat jawapan 36500 tambah 2750 sama dengan 104040. Okey, soalan 4 dia suruh menyediakan kunci kira-kira proforma dengan andaian bahawa 50% daripada jumlah dana tambahan akan diperolehi dengan menerbitkan saham keutamaan dan selebihnya dengan membuat pinjaman jangka panjang. Okey, sekarang saya nak terangkan tentang performa kunci kira-kira pada 31 Disember 2015 syarikat Khalifa Berhad. Okey, yang pertama ada aset bukan semasa. Okey, aset bukan semasa di dalam kunci kira-kira yang telah diberikan oleh soalan ada bangunan dan loji dan peralatan. Okey, bangunan dia tiada RM 184,500 sudah diberikan di dalam kunci kira-kira. Okey, yang kedua ialah loji dan peralatan tiada juga, iaitu 306,000. Okey, aset semasa mempunyai tunai iaitu meningkat 25%. Jawapannya ialah 135,000. Okey, selain itu aset semasa ada belanja teraku dia meningkat 25% juga dan mendapat belanja teraku ialah 9,000 dan didarabkan dengan 1.25 kerana meningkat 25% jadi 50,000 dan akaun belum terima meningkat 25% dan akaun belum terima ialah 103,500 sudah diberikan di dalam kunci kira-kira, contoh kunci kira-kira. Okey, jadi 1.25 darab 103,500 sama dengan 129,375. Dan untuk aset semasa mempunyai inventory dia meningkat juga iaitu 25%. Okey, untuk inventory dia dah kasih dekat penyata kedudukan kewangan tu, contoh tu 124,200.
Okey, dia meningkat 25%, jadi kena darab dengan 1.25. Jawapan dia 1,055,250. Poin 040. Tadi perolehan tertahan saya dah kira time dekat yang awal-awal tu. Okey, saham keutamaan dia meningkat 50%, tapi jangan darabkan 50%. Okey, jadi jawapan dia 40,500. Okey, liability pula ada bond, hutang jangka panjang, akaun belum bayar, cukai terakur, bunga terakur, nota belum bayar. Okey, bond dia tiada 202,500. Okey, hutang jangka panjang dia meningkat 50%, tapi jangan darabkan, jawapan dia 90,000 saja. Akaun belum bayar meningkat 25%, jadi 222,750. Okey, cukai terakur dia meningkat 25%, jadi cukai terakur ialah 4050 darabkan dengan 1.25, jawapannya 5,062,50. Okey, bunga terakur dia meningkat 25%. Bunga terakur ialah 3,420 darabkan dengan 1.25, jawapannya 4,250,000. Dan akaun belum terima meningkat 25%, dan akaun belum terima ialah 103500, sudah diberikan di dalam kunci kira-kira, contoh kunci kira-kira. Okey, jadi 1.25 darab 103500 sama dengan 129375. Dan untuk aset semasa mempunyai inventory, dia meningkat juga, iaitu 25%. Okey, untuk inventory dia dah kasih dekat penyata kedudukan kewangan tu, contoh tu 124,200. Okey, dia meningkat 25%, jadi kena darab dengan 1.25. Jawapan dia 1,055,250. Okey, equity yang ada dalam equity ialah saham biasa, dia tiada 218,700. Okey, perolehan tertahan telah dikira 104.040. Tadi perolehan tertahan saya dah kira time dekat yang awal-awal tu. Okey, saham keutamaan dia meningkat 50%, tapi jangan darabkan 50%. Okey, jadi jawapan dia 40,500. Okey, liability pula ada bond, hutang jangka panjang, akaun belum bayar, cukai terakur, bunga terakur, nota belum bayar. Okey, bond dia tiada 202,500. Okey, hutang jangka panjang dia meningkat 50%, tapi jangan darabkan, jawapan dia 90,000 saja. Akaun belum bayar meningkat 25%, jadi 222,750. Okey, cukai terakur dia meningkat 25%, jadi cukai terakur ialah 4050 darabkan dengan 1.25, jawapannya 5,062,50. Okey, bunga terakur dia meningkat 25%. Bunga terakur ialah 3,420 darabkan dengan 1.25, jawapannya 4,275. Okey, nota belum bayar dia tiada, jadi 21300. Dana tambahan 12. Okey, dana tambahan 12 217.50. Okey, tambah ke semua akaun 21300. Dana tambahan 12. Okey, dana tambahan 12 217.50. Okey, tambah ke semua akaun semasa dan bukan semasa dapat 37500. Okey, untuk dana tambahan kita akan tambahkan, kita akan tolakkan aset bukan semasa, aset semasa, kita tambahkan semua, kita dapat jawapan, kita simpan. Dan equity, liability kita tambahkan semua, kita dapat jawapan, kita tambahkan. Okey, kita akan tolak dari akaun A, tolak akaun B, akan dapat jawapan untuk dana tambahan, iaitu 12,217.50. Sekian, terima kasih.
Okey, saya akan terangkan jawapan 4B. Okey, 4B yang pertama. Mengapakah sesebuah syarikat perlu menyediakan pro forma kunci kira-kira? Okey, jawapan dia adalah yang pertama, maklumat yang terkandung dalam kunci kira-kira ialah nama peniaga, tajuk kunci kira-kira, butiran dan nilai aset, nilai liability serta nilai equity pemilik. Okey, seterusnya, kunci kira-kira disediakan untuk mengetahui kedudukan kewangan sesebuah perniagaan seperti aset, jumlah aset, hutang dan modal bagi sesebuah perekonomian. Okey, saya akan terangkan dua perbezaan antara pembiayaan spontan dan pembiayaan tidak spontan. Okey, pembiayaan spontan ni ialah merujuk kepada pembiayaan yang timbul dari operasi biasa. Tidak seperti sumber pembiayaan biasa yang seperti pinjaman atau bond. Ia mendapatkan pembiayaan spontan yang tidak perlu memerlukan tindakan khas oleh syarikat. Manakala pembiayaan tidak spontan ni, ia memerlukan pembiayaan jangka pendek seperti kredit atau pinjaman. Ia memerlukan tindakan khas untuk melakukan pembiayaan tidak spontan.